Hai, bersama saya Cikgu Syaril. Saya akan mengajar subjek Sains tahun 5. Okey, dalam video kali ini saya akan menerangkan topik asid dan alkali. Baik, di penghujung video kita akan dapat mengenal pasti sifat kimia bahan dan juga cara untuk mengenal pasti sifat kimia bahan ini. Okey, secara amnya terdapat 3 sifat kimia bahan, iaitu berasid, beralkali dan juga neutral. Apa itu berasid? Okey, berasid ni ialah bahan atau makanan yang berasa masam. Sebagai contoh, cuka, nenas, limau dan juga lain-lain yang berasa masam. Baik, untuk sifat bahan beralkali, kita akan rasa bahan ini pahit atau makanan ini pahit. Sebagai contoh, sabun, ubat gigi, shampoo dan juga air kopi. Baik, yang ketiga ialah neutral. Sifat bahan neutral, dia akan berasa tawar, masin dan juga manis. Okey, contoh makanan atau bahan yang bersifat neutral ialah nasi, air kosong dan juga gula, garam. Baik, ketiga-tiga bahan ini, ketiga-tiga jenis sifat kimia bahan ini kita boleh kenal pasti dengan menggunakan kertas litmus. Boleh lihat di belakang saya terdapat satu eksperimen yang sering kali digunakan dalam pembelajaran sains tahun 5 untuk topik ini. Baik, kita dapat lihat terdapat 3 bikar. Yang pertama mengandungi cuka, yang kedua air kopi dan ketiga air gula. Okey, untuk bikar pertama yang mengandungi cuka, kita masukkan kertas litmus biru dan juga kertas litmus merah. Okey, fungsi kertas litmus biru dan merah ini adalah untuk mengesan ataupun untuk mengenal pasti sama ada makanan ini atau bahan ini asid ataupun beralkali ataupun neutral. Okey, kertas litmus berwarna biru dia akan bertukar ke warna merah jika makanan atau bahan tersebut bersifat asid, berasid. Untuk kertas litmus merah pula, dia akan bertukar warna ke warna biru apabila makanan tersebut atau bahan tersebut bersifat alkali. Okey, baik, apabila kita masukkan kertas litmus berwarna biru ke dalam air cuka ataupun larutan cuka, kertas litmus biru ini akan bertukar kepada warna merah. Kenapa? Sebab cuka atau larutan cuka bersifat asid. Okey, apabila kertas litmus merah dimasukkan ke dalam bikar yang pertama yang mengandungi cuka ini, kertas litmus merah ini tidak bertukar warna. Kenapa? Sebab kertas litmus merah adalah untuk mengenal pasti sama ada makanan tersebut atau bahan tersebut bersifat alkali. Jadi secara jadi kita dapat mengetahui bahawa cuka ini bersifat asid kerana kertas litmus biru bertukar kepada warna merah. Okey, untuk bikar yang kedua mengandungi air ataupun larutan kopi. Apabila kita masukkan kertas litmus biru ke dalam larutan kopi, kertas litmus biru ini tidak bertukar warna. Okey, kenapa? Okey, sebab larutan kertas litmus biru tidak dapat mengesan asid yang berada dalam kopi, bersifat asid. Okey, jadi apabila kita masukkan kertas litmus merah ke dalam larutan kopi, kertas litmus merah ini akan bertukar warna ke warna biru. Okey, ini menunjukkan bahawa kopi bersifat alkali. Okey, untuk yang terakhir iaitu larutan gula. Bikar yang ketiga ini mengandungi larutan gula. Apabila kita masukkan kertas litmus biru dan merah, kedua-dua kertas litmus biru dan merah ini tidak bertukar warna. Kenapa? Sebab
kerana air gula ini ialah neutral, jadi dia tidak dapat menukarkan kertas limus biru atau warna merah ke warna yang sepatutnya. Baik, secara kesimpulannya, cuka bersifat asid kerana dapat menukarkan kertas limus biru ke warna merah. Kopi bersifat alkali kerana dapat menukarkan kertas limus merah ke warna biru. Dan juga air gula bersifat neutral kerana tidak menukarkan mana-mana kertas limus ke warna yang sepatutnya. Okey, jadi kita telah belajar mengenal pasti sifat kimia bahan dan juga cara untuk mengenal pasti sifat kimia bahan. Baik, apa akan jadi kalau kita tak ada kertas litmus? Macam mana kita nak kenal pasti sifat kimia bahan ini? Okey, kita juga boleh mengenal pasti sifat kimia bahan ini dengan menggunakan deria rasa dan deria sentuh. Sebagai contoh, untuk bahan yang bersifat asid, okey, kita akan berasa tangan kita terhakis. Okey, contoh bahan yang mengandungi ataupun yang bersifat berasid seperti Clorox, apabila kita sentuh, kita akan rasa gatal kerana sifat dia yang menghakis. Okey, yang kedua, alkali. Okey, kita dapat rasa bahan tersebut, bahan yang beralkali, licin, ataupun licin lah, seperti sabun. Okey, apabila kita sentuh, bahan tersebut licin, ia beralkali. Okey, jadi itu saja untuk video kali ini. Kita telah belajar cara mengenal pasti sifat kimia bahan dan juga cara untuk mengenal pasti sifat kimia bahan. Okey, jangan lupa tonton video seterusnya dan juga jangan lupa subscribe ataupun like channel etuition.my. Sekian, terima kasih. Bye bye.